Bismillahirrahmanirrahim. Muya hayong, muya lana kayong, muya haye ala kolola betaya le asaleng ala de amang fi dini wa ala ne wala dunia. Tepuk lah sikit. Sedap nyanyi. Allahu Akbar. Itu bahasa Terengganu lama. Oh, nyak ke bahasa Iban tak ni? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tak berapa semangat Doktor. Itulah. Lapar perut dua kali dah. Oh. Assalamualaikum. Tu dia. Orang Melayu. Baru ada. Orang Melayu kita Doktor. Malang dia makan Maggi malang. Oh Allah, sedih. Musim-musim biasa Doktor. Alhamdulillah. Makan Maggi tak rok. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mahasiswa sihat? Mahasiswi sihat? Para tetamu semua sihat? Berikan tepukan gemuruh untuk anda semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang berusaha yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mukhtar, yang sama-sama kita raikan pada hari ini, Menteri Besar bagi Negeri Terengganu, yang berhormat Datuk Haji Satiful Bahri bin Mamat, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Al-Fadhil Ustaz Kamaruzzaman bin Abdullah, Pengarah Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera IMITS, Tuan Haji Megat Syamsuddin bin Megat Yusof, Timbalan Pengarah Operasi Yayasan Negeri Terengganu, Ketua-Ketua Jabatan Ayah Angkat Permata Universiti, AJK Pelaksana Program Town Hall Malaysia, MB Nak Jumpa, para mahasiswa, mahasiswi, para pemuda, para pemudi, para remaja, para remaji belia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk menambahkan keberkatan pada majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Indah senyuman bersulam tawa di wajah manis si anak dara. Hebat sungguh mahasiswa bakal pemimpin Terengganu sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat berhimpun bersama-sama dalam program yang sangat heboh, program yang sangat mulia, program yang sangat barakah pada pagi ini, program Town Hall mahasiswa-mahasiswi anak Terengganu di perantauan. Dan alhamdulillah kita nak ucapkan tahniah kepada semua yang hadir pada pagi ini. Subhanallah. Tepukan sekali lagi untuk anda semua. Boleh tak saya ni minta semua angkat tangan kanan? Angkat tangan kanan dalam kiraan 3,
tepuk belakang member sebelah kanan sambil sebut tahniah datang. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Nak balas dendam nampak. Angkat tangan kiri. Dalam kiraan 3, tepuk member sebelah kiri sambil sebut awak kita kemah keming boleh? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ceria nak Terengganu kita doktor Hebat. Alhamdulillah. Saya nak tepuk belakang doktor tak berani. Boleh je. Saya rasa pagi ni doktor agak kata orang Terengganu kesok. Kesok sikit lah. Pasal apa saya malam tadi fikir esok town hall nak pakai baju apa. Doktor PMB ni. Doktor PMB malam tadi tu cubalah buka robot dah. Buka almari. Orang Terengganu belaka tau. Kita buka robot, buka almari, jumpalah blazer lama ni. Kang, siapa-siapa tengok-tengok Dr. Sam kita pakai santai. Rasa macam korang ni Allahu Akbar. Tak apa, comel dah. Comel dah. Comel dah? Handsome. Alhamdulillah. Saya kesal juga pasal ia berkhusus sini kena ngadak sana. Orang rumah saya tengok ni. Lah. Allahu Akbar. Tak apalah insya-Allah. Okey baik. Sahabat-sahabat, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita sangat beruntung pada pagi ini kita bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat MB Terengganu, lebih mesra dikenali sebagai Dr. Sam. Siapa tak kenal Dr. Sam, anak Terengganu pasti kenal dan sangat terkenal sekarang di bumi Malaysia. Alhamdulillah, anak jati Besut Terengganu. Kalau dulu ada orang Besut sini? Wah, kan? Kalau dulu Terengganu ataupun Besut dikenali orang sebut Besut, orang nampak ayah pen. Sekarang tak lah. Sekarang ni orang sebut nampak Besut, orang nampak Dr. Sam. Subhanallah. Baik, tuan-tuan sekalian, kita tak nak memanjangkan kalam untuk sebagai pembuka bicara, membuka gelanggang rentak tari Bunga Tanjung pada pagi ini. Marilah sama-sama kita dengan laungan takbir dan tepukan gemuruh kita persilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mukhtar untuk membuka gelanggang pada pagi ini. Takbir. Tepukan gemuruh untuk yang berbahagia Dr. Sam. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati sekalian, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak tahu juga ni, duduk depan saya ni belajar bidang apa? Okay, kita mula dengan angkat tangan. Siapa yang belajar bidang pengajian Islam? Cuba angkat tangan. Pengajian Islam. Dan mana tak ramai pengajian Islam? Lelaki saja, perempuan tak ada. Okay. Siapa bidang di Fakulti Pendidikan? Cikgu-cikgu tu. Cikgu-cikgu. Dah ramai ni mana Fakulti Sains. Fakulti Kejuruteraan. Okay. Accounting. Ada lagi. Business. Dok lain ngaji bidang benda. Medik, doktor. Medik. Okey. Kena tanya dak. Tak perhati tak lihat kat tangan. Siapa bidang medik? Tak ada ke? Dua orang depan ni. Siapa tak ada bidang? Okey, tak apa. Apa pun yang penting, saya rasa sangat teruja dapat bersama dengan semua abang-abang, kakak-kakak pada hari ini. Kerana saya pun bermula seperti mana saudara-saudari juga. Orang yang umur berapa sekalipun, Tun Dr. Mahathir umur 98 pun, dia bermula dari sama seperti saudara dan saudari, mahasiswi dan mahasiswa sekalian. Tentulah saat ini adalah satu saat dalam perjalanan hidup masing-masing. Kerana hidup ini adalah suatu perjalanan. Ini bukan lagu, bukan tajuk lagu. Hidup adalah suatu perjalanan. Ada senang, ada susah. Setiap orang tak sama walaupun melalui jalan yang sama. Ada orang tengah berjalan tersepak akar kayu.
Di laluan yang sama ada orang yang berjalan tak tersepak pun. Ada orang tengah berjalan, dahan jatuh. Ada orang jalan laluan yang sama, dahan tak jatuh. Maknanya setiap di antara kita ini, perjalanan kita nak menuju kepada hari akhirat, hari yang abadan, yang tidak ada akhirannya, kita tetap ke sana. Cuma cara laluan kita tidak sama dan cabaran juga tidak sama. Ada orang mudah di peringkat awal, susah di peringkat kemudian. Ada yang orang susah di peringkat, kalau belajar dalam konteks belajar, susah masa sekolah rendah, susah sangat-sangat belajar. Orang kata lambat dan lembab. Masuk peringkat sekolah menengah, dia cepat pula. Ada orang yang sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, semua laju belaka. Masuk zaman kerja, slow pula. Cabaran yang berbeza-beza kepada setiap orang, tetapi semua perlu dihadapi. Tidak dapat tidak, kita tidak boleh mengalah dengan cabaran. Kita tidak boleh berputus asa dengan cabaran. Yang paling penting, kita tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada kesudahannya. Karena itu yakinlah kepada diri masing-masing, bila berjalan, bila melalui rintangan, kuatkan semangat, insya-Allah kita sama-sama dapat laluinya. Alhamdulillah, tepukan gemuruh kepada Dr. Sam kita. Satu pembuka bicara yang sungguh menarik, penuh dengan untayan kata-kata nasihat yang disampaikan kepada anak-anak muda, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Saya bila berada dengan mahasiswa-mahasiswi ni, Doktor, rasa macam kita muda balik. Memang muda. Oh, mana muda sikit. Alhamdulillah. Okey, boleh lah. Rasa muda sikit. Kan, alhamdulillah, rasa seronok, rasa semangat, rasa energetik pada pagi ni, subhanallah. Dan saya rasa tak lengkap pagi ni, mungkin ramai lagi di antara anak muda kita nak kenal lebih lanjut latar belakang Dr. Sam. Kan? Mungkin Dr. Sam 10 tahun lepas orang tak kenal Dr. Sam. Kan? Tiba-tiba 5 tahun lepas nama Dr. Sam melonjak naik. Mungkin ramai lagi nak kenal Dr. Sam selain daripada MB Terengganu, mungkin ada sisi-sisi yang menarik. Latar belakang Dr. Sam, lahir di mana, anak berapa orang, isteri berapa orang, zaman belajar. Tolong cut kan, zaman belajar macam mana, mungkin sekolah di mana, pendidikan macam mana, mungkin secara ringkas, zaman perkahwinan kan, siapa mengorak, siapa senyum dulu, siapa senyum kemudian, panjang pula tiba-tiba. Jadi mungkin kita nak dengar sikit perkongsian latar belakang yang berbahagia Dr. Sam untuk sama-sama anak muda kita. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Kan, dah kenal tapi tak semestinya boleh bercinta, Doktor. Jadi silakan Doktor, silakan. Siapa nak tahu, buka Google, tulis nama saya. Allah. Aci tak kita? Dah aci Dah Ci. Oh, dah aci Saya rasa semua ramai sudah tahu asal di mana, lahir di mana. Lepas itu bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Pusat Jertih. Siapa budak Sekolah Pusat Jertih? Ada seorang sini. Ni ada. Ada seorang. Sekolah Pusat Jertih, bukan Pusat Cabang 3. Bakar MB tu tu. InsyaAllah. Lepas tu pergi bersekolah Sesma. Siapa Sesma sini? Ada Sesma. Ada seorang lelaki pun ada kak. Oh. Lepas tu ke UKM. Siapa UKM sini? Oh. Ramai sikit. Lepas itu pergi University of Leeds kat England. Siapa yang tak ada alat. Betul. Lepas tu teruslah di situ. Apa lagi kat bawah? Latar belakang zaman kanak-kanak macam mana mungkin. Saya rasa sama je di antara kita ini. Mungkin yang unik sikitnya ialah saya sebenarnya minat membaca daripada zaman sekolah rendah lagi dah. Memang ulat buku lah. Memang kaki baca buku. Bukan ulat lah, kaki baca. Memang kaki baca buku. Dan kehidupan masa zaman sekolah rendah tu macam anak-anak yang lain. Macam orang lain juga. Pergi balik sekolah, pergi cari kal. Oh, orang kampung juga. Lepas tu main dalam rock. Tahu rock? Keduk Kuala Lumpur. Keduk Kuala Lumpur ni terlupa dah rock benda. Pergi main dalam rock. Pergi ke Baruh. Jadi kehidupan macam biasa. Lepas tu pergi bila bersekolah, antara
Saya kuat main sukan juga masa zaman sekolah. Berlari pun ada. Selain daripada tu, saya main basketball. Ada orang main basketball sini? Bola keranjang. Basketball, tak ada? Lepas tu biasalah. Bila berada di universiti, terlibat dengan persatuan pelajar. Jadi pemimpin pelajar, pergi ke England pun terlibat dengan persatuan pelajar menjadi pemimpin pelajar. Lepas tu sehinggalah balik dan bertugas. Sebagaimana hak yang bertugas tu, sebagaimana yang ditulis dalam Wikipedia. Itulah lebih kurang. Oh, subhanallah. Banyak lagi. Panjang-panjang sampai kecerah pagi esok. Okey, insyaAllah. Mungkin untuk soalan yang pertama kita boleh tanyakan doktor supaya lebih dekat dengan mahasiswa. Dan sebelum tu saya nak maklumkan selepas ini kita akan terus buka pada soalan. Jadi mungkin boleh bersedia. Mungkin soalan yang pertama daripada mahasiswa ataupun mahasiswa lepas daripada soalan ini saya tanya, mungkin para mahasiswa atau mahasiswi yang berkenaan boleh bersedia untuk bertanyakan soalan insya-Allah. Baik, doktor, soalan yang seterusnya mungkin doktor lama dalam bidang ataupun dalam dunia mahasiswa menjadi pemimpin pelajar. Mungkin ada satu pengalaman doktor semasa zaman mahasiswa yang sampai saat ini doktor tak dapat nak lupakan. Mungkin ada dalam banyak-banyak tu. Mungkin doktor boleh share dengan kita orang. Memori masa belajar ni memang macam-macam. Ada yang pedih, ada yang best. Saya rasa semua orang sama. Saya pun bila tanya soalan tu, duk mikir apa benda yang terlekat di hati saya. Generally saya rasa semua perkara yang berlaku sepanjang kita belajar duduk di universiti. Saya bercakap tentang masa di UKM contohnya. Semua memberi kesan kepada kita. Okay? Kita tak boleh nak kata hak ni tak ada kesan, ada kesan. Semua ada kesan. Tapi satu perkara yang saya ingat kerana ada ironinya, iaitu berlaku pada tahun 1991. 1991 siapa lahir dah? Tak ada lahir. Siapa lahir 91 kat tangan? 92 ada? Lahir. Ada? Dah lahir umur berapa 2000 ke atas? Okeylah. Generasi Y2K. Okey. Pada tahun 1991 saya menjadi salah seorang mahasiswa yang pergi berdemonstrasi. Demonstrasi, tahu demonstrasi? Kalau baca cerita-cerita lama kan mahasiswa ni suka berdemonstrasi. PMX dulu ni berdemonstrasi di Baling. Zaman tu. Saya pergi ke satu tempat berdemonstrasi. Ramai. Perjalanannya jauh. Makan masa berjam-jam baru sampai, pergi tengah malam. Seperti satu operasi yang sulit. Itu di Malaysia ke di Malaysia? Malaysia. Ini cerita di Malaysia. Okay. Tahun 1991. Seperti suatu operasi yang sulit dengan ada yang pergi dengan saya rasa yang pergi naik bas pun ada. Bukan bas charter, bas beli tiket. Tapi saya pergi dengan kenderaan, dengan van bersama dengan rakan-rakan mahasiswa yang lain. Kerana nak berdemonstrasi. Dalam van itu, kita kena reka cerita. Nak sampai daripada sini ke tempat nak demonstrasi, tak silap saya ada 15 roadblock. Kerana apa? Kerana pihak polis, pihak keselamatan sudah tahu. Ada budak-budak ni, ramai-ramai ni nak pergi demonstrasi. Ada 15 roadblock. 15. Setiap satu roadblock tu kena tahan. Kena ditanya. Jadi kita dalam van tu kena bincang. Apa jalan cerita kita? Nak pergi ke mana? Jadi bayangkan setiap satu kena tahan. Ada tempat tak kena tahan. Depan kena tahan. Ada tempat kita lalu tengok van kawan kita yang lain. Ada kena tahan. Sangkut. Sangkut. Ada yang kena turun van. Seorang-seorang beratur macam pendatang tanpa izin tu. Pergi sampai. Dipendekkan cerita, pergilah ke tempat itu berdemonstrasi. Orang demonstrasi ni
takkan dia duduk diam gitu kan. Mesti dia berucap. Dia berucap. Adalah ungkapan-ungkapan dia tu. Lepas tu kita balik. Dan hasil daripada demonstrasi itu, agak besar juga number pelajar mahasiswi pun ada. Daripada universiti di Lemah Kelang ini yang dikenakan tindakan disiplin oleh pihak universiti. Ini saya cerita ya, bukan nak suruh ikut. Yang dikenakan tindakan disiplin. Ada yang kena gantung semester. Ada yang kena denda. Ada yang diberi amaran. Ada ramai juga yang tidak kena apa-apa. Termasuk saya, tak kena apa-apa. Terlepas, tak tahu sebab apa terlepas. Tuan-tuan nak tahu, mahasiswa-mahasiswi nak tahu. Saya berdemonstrasi itu, saya menghadap suatu bangunan. Kita demonstrasi kepada orang kan. Orang tu ada dalam bangunan tu. Kita berdemonstrasi, kita tahu orang tu ada dalam bangunan tu. Bangunan yang tempat saya berdemonstrasi itulah yang sekarang ini saya menjadi Menteri Besar. Oh, subhanallah. Bayangkan, cerita itu tahun 1991. 20 tahun kemudian, Allah takdirkan saya berada di atas bangunan itu untuk menjadi Menteri Besar. Itulah yang ironinya. Subhanallah. Doktor nak cerita pada kita yang itulah dia jiwa mahasiswa dan mahasiswi. Jiwa yang sentiasa dia ada garang dia. Dia ada dia. Dia sentiasa tidak rela dengan perkara-perkara yang batil. Dan siapa tahu apa yang bakal menanti kita di hadapan nanti insya-Allah. Saya tak dapat nak bayang macam mana doktor demonstrasi masa tu. Mungkin zaman tu rambut belah tengah, pakai tenco. Kenal tenco? Oh, zaman budak-budak sekarang pakai pomade lah. Zaman tu pakai pomade, pakai tenco, ada ikat-ikat ke? Ada. Skema ada je. Macam-macam. Cuma yang rasa tekilannya zaman itu orang tak ada handphone ni tak ada. Jadi tak boleh nak selfie, nak ambil gambar, pergi demo tak ada lah. Kalau ada kamera pun yang ada pakai Kodak tu. Pakai negatif. Tu orang ada pitih je lah adanya, kita tak ada pitih ni tak ada lah. Jadi tidak ada. Tapi polis ada lah. Special brand ada, polis ada, ambil gambar kita ramai-ramai berdemonstrasi. Subhanallah. Demonstrasi ni memang satu kenangan manis sebenarnya. Waktu tu mungkin pedih, kena macam-macam. Tapi kita sampai masanya dia jadi manis. Subhanallah. Bukan nak suruh demonstrasi. Tapi sampai masanya mungkin mahasiswa-mahasiswi dia ada jiwa seperti itu yang nak dimaklumkan oleh Al-Fadhil Dr. Syed. Ya, ini antara perkara yang saya boleh sebut sikit, Fakrul. Turn of event in our life. Dalam kehidupan kita ini, kita tidak boleh merangka semua perkara. Kita boleh cadang, kita boleh plan, tetapi apa yang jadi itu di luar kekuasaan kita. Ada hikmah-hikmahnya yang perlu kita hadap. Termasuklah kegagalan. Belajar, tentulah tak semua indah-indah belaka. Mesti ada yang, bukan mestilah, saya kata mesti kan, saya kata ramai-ramai ada yang kena pula kan. Ada yang result tak baik, result bagus, ada yang fail kertas. Semua itu adalah cabaran. Kalau kita mengalah dengan cabaran, that's it. That's the end of us. Itulah pengakhiran kita. Tapi kalau kita berdepan dengan cabaran itu dan kita kuat semangat, insya-Allah di depan perjalanan yang jauh itu akan tercipta sesuatu. Itu yang saya nak beritahu. Jadilah seperti air sungai yang mengalir. Air sungai mengalir, boleh kita tahan tak air sungai mengalir itu? Tak boleh. Letaklah benteng macam mana pun, dia tak lagi ikut ni, dia pergi ikut kiri. Dia tak lagi ikut kiri, dia pergi ikut kanan. Dia tak lagi kiri kanan, lama-lama penuh tu dia akan limpah benteng tu. Jadilah seperti air mengalir, orang sekat situ kita pergi ikut ni, orang sekat kat ni kita pergi ikut tu. Rendah satu kertas kita usaha lagi. Kita usaha. Kertas yang dah tinggi pun tak semestinya tinggi sampai bila-bila. Jadi begitulah kehidupan. Kena senantiasa
kuatkan semangat dan terus ke hadapan. Subhanallah, subhanallah. Hashtag deep. Kan jadilah seperti air yang mengalir. Dalam tu kan, jangan jadi seperti lopak yang tak bergerak kan. Lama-lama dia busuk. Subhanallah. Baik, sahabat-sahabat, para mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagaimana yang kita maklumkan tadi, kita nak membuka ruang kepada para mahasiswa, mahasiswi untuk bertanyakan soalan. Soal apa saja. Kan, Dr. Sam sebut kat saya dalam bilik holding room, dia kata, soal apa saja. Jawab belum tentu. InsyaAllah. Okey, silakan. Saja, jawab belum tentu lagi. Silakan. Mungkin ada mahasiswa-mahasiswa kita. Sila. Tepukan untuk abang kita. Subhanallah. Mic ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. So, nama saya Ahmad Sofian bin Ramli, mahasiswa daripada Universiti Sains Islam Malaysia Nilai. So, pada pagi ni, pada tengah hari ni, saya nak mengajukan dua soalan kepada Dr. Sam. Yang pertama, macam mana Dr. Samsuri dapat semangat untuk menyambung pengajar ke peringkat lebih tinggi, lepas degree master, lepas master PhD, supaya ada di kalangan kita ni yang nak sambung juga pengajar ke peringkat lebih tinggi macam Dr. Sam. Okay. Soalan yang kedua, apa nasihat Dr. Samsuri kepada kami mahasiswa Terengganu yang berada di perantauan, yang mana mereka sedang struggle untuk menempuhi jalan ketika menuntut ilmu? Itu sahaja soalan saya daripada saya. Subhanallah. Tepukan. Orang kampung mana ni? Orang mana? Terengganu? Saya orang Cendering. Oh, Cendering. Subhanallah. Okey, terima kasih. Subhanallah. Soalan minta nasihat. Awal-awal minta nasihat dah. Yalah. Nak semangat, nak sambung belajar tinggi tu. Subhanallah. Jadi tuan silakan. Lepas kita habis degree, tak semua orang bercita-cita nak sambung ke peringkat yang lebih. Sama ada masters ataupun PhD. Sama ada peringkat sarjana ataupun doktor falsafah. Kenapa ada orang sambung belajar? Ini saya cerita secara umum. Saya tak pergi saya lagi ya. Secara umum. Kenapa orang sambung belajar? Pelbagai sebab. Kalau kita tanya orang-orang yang dah sambung belajar, ada sebab-sebab yang berbeza-beza. Contoh, ada yang akan kata, lepas habis degree, cari kerja tak dapat kerja. Tak ada apa nak buat, tiba-tiba, dan pesyarah lama tanya, nak sambung belajar tak? Ada dia panggil research grant. Pesyarah ni ada research grant, dia boleh bayar bulan-bulan lah allowance untuk buat masters. Boleh pada duduk saja. Ada orang sambung belajar kerana dia tidak ada apa-apa nak buat. Ada orang yang sambung belajar kerana keperluan kerja dia. Dia belajar habis degree, itu kerja. Kerja, majikan dia memerlukan dia belajar dengan lebih mendalam lagi. Dan majikan dia beri cuti bergaji. Ada yang begitu. Pelbagai kategori. Ada orang yang memang daripada awal lagi, masa dia buat degree, dia dah lekatkan dalam diri dia, lepas habis degree, ke mana pun, aku nak sambung belajar. Nak buat masters, nak buat PhD. Ada orang begitu. Saya masuk orang yang kategori yang ketiga tadi. Yang masa saya buat degree, saya dah masukkan dalam kepala saya, dalam diri saya, after finish my degree, I will aim for masters and then PhD. Saya ingat lagi, saya beritahu seorang kawan yang sama-sama belajar degree pada waktu itu. Saya sebut dah masa tahun 1, saya sebut dah kepada dia. Kawan lah. Lepas habis degree ni, lambat lagi tu masa tu. 4 tahun, 3 tahun lagi nak habis. Lepas habis degree, jom kita sambung sama-sama buat master. Lepas tu buat PhD. Kat mana? Kita carilah tempat yang baru bagi kita. Okey. Bila sampai 4 tahun, kita je yang lebih yang masih bersemangat. Dia tidak ada semangat.
Kita kena ada objektif yang kita nak capai. Kenapa kita nak sambung? Bukan tidak boleh kita sambung belajar itu kerana kita ada motivasi yang pertama tadi. Motivasinya apa? Motivasi sebab tak ada kerja lain. Sambung belajar. Tetapi kita kena ingat, perjalanan kehidup kita ini, dia one way. Dia tak boleh reverse. Umur kita, dia one way je. Dia ke depan, dia tak boleh pergi ke belakang. Bukan macam filem The Curious Case of Benjamin Button. Siapa tengok? Oh. Benjamin Button. Dia start tua dulu, lepas tu hundur ke belakang jadi muda. Bukan begitu. Life, kehidupan tidak seperti itu. Dia akan pergi ke depan. Masing-masing tulis nama movie tu. Tulis. Nak Tengok, download nak kau tengok dalam Netflix je. The Curious Case of Benjamin Button. Kalau kita tahu kita ada begitu, sekarang ni umur berapa? 23 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Okey? Bermakna ke depan tu dia capur semua. Kita kena ingat kalau orang nak belajar, makin dia berusia, cabarannya makin banyak. Makin sukar nak belajar, ingatan pun makin kabur. Kalau nak buat apa-apa, nak sambung belajar, di usia muda inilah. Kena letakkan motivasi. Kalau rasa aim memang nak buat masters, nak buat PhD, nak jadi seperti orang tu, seperti orang ni, kena letak di hari yang pertama seperti ini lagi lah. Bila kita letak aim yang demikian, kita kena cari sebab, senantiasa mencari sebab. Kenapa kita perlu? Kenapa kita perlu? Ingatkan bahawa kalau aku nak buat master pada umur 40 tahun, mungkin kalau yang mahasiswi ni dengan anak 5 orang, 4 orang, 5 orang, dia akan mikir kau payah. Hak lelaki pula, bila sampai 45 tahun, macam-macam lah. Kena kerja tu tak tentu lagi. Kena tukar situ, tukar sini. So at your early stage, kalau siapa yang nak lah, siapa yang nak sama belajar, you need to put your plan at the early stage. Seperti hari ini. Barulah kita akan boleh ada senantiasa mempunyai motivasi. Subhanallah, cantik dia punya penerangan dan juga saya cukup tertarik letak perancangan daripada awal. Dan saya tertarik bila Dr. Sam sebut dia bagi tahu kawan dia. Dia tak simpan seorang-seorang. So saya rasa tiba-tiba rasa semangat pula nak sambung belajar kan. Soalan kedua dia tak ingat Soalan kedua dia kata apakah nasihat kepada para mahasiswa-mahasiswi di perantauan. Itu dia. Itu yang kedua tadilah. Ya. Saya pernah di perantauan di Lembah Kelang, walaupun mungkin suasana di Bangi pada waktu itu tak sama dengan sekarang ni. Tak ada belaka ni. Saya minyak share Petronas, rumah-rumah memang tak ada, kosong, memang kelapa sawit sini belaka ni. Sini pun kelapa sawit ni. Lepas tu saya menjadi perantau pula di luar negara. Apa yang penting ialah kita kena ada ketahanan jiwa. Yang saya bimbang dengan generasi yang ada sekarang ni, saya tak kata kepada saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi yang ada pada hari ini. Tapi saya lihat kita kekurangan ketahanan jiwa, ketahanan diri. Ketahanan diri ini penting kalau kita duduk di, tentulah tak akan duduk balik dengan mak ayah lah lepas ni. Tak akan kahwin-kahwin esok ni, kerja esok nak duduk dengan mak ayah lagi tak. We are on our own. Maka kena ada ketahanan diri. Ketahanan diri ini tak semestinya masa belajar saja. Yang menjadi masalah yang besar dalam industri pekerjaan sekarang ini ialah generasi muda yang bekerja di sektor-sektor korporat ke, termasuklah sektor kerajaan, tidak ada ketahanan diri. Dalam bahasa media sosial disebut mudah koyak. Bos marah sikit, koyak. Mengajuk, nak berhenti kerja. Lepas tu minta kerja lain. Lepas tu, tentulah kena, ada kena marah. Ada kena tegur. Tapi kerana kita sangat sensitif, maka kita tak boleh nak berdepan. Sebab itulah, bukan tidak boleh sensitif. Kita boleh sensitif. Kita boleh, tersentuh. Tak apa. Tetapi kita kena lawan perasaan itu. Seorang lelaki atau wanita yang kuat
ialah mereka yang mampu untuk memegang masalah. Masalah kehidupan kita ni tidak akan tak ada. Mesti ada. Orang yang tidak ada masalah ialah orang yang berada di alam kubur. Masalah alam kubur pula. Tapi masalah dunia sesadah. Orang yang berjalan tepi jalan raya, yang pakai copan camping itu. Tak ada masalah dia. Dia tak ada masalah apa. Gelandangan. Dia tak ada masalah. Masalah dia masalah begitu je lah. Maknanya tidak ada orang tidak ada masalah atas dunia ni. Orang yang kuat ialah mereka yang berjaya mengawal masalah itu. Bukan masalah itu mengawal dia. Baru kita boleh, we can be confident of our life. InsyaAllah kita akan tercapai tujuan kita yang kita nak. Subhanallah kan. Saya cukup seronok dengar untaian kata-kata daripada Dr. Sam. Sebenarnya banyak learning point yang doktor belajar daripada universiti kehidupan. Seronok bila doktor sebut tentang mahasiswa-mahasiswi jangan manja, jangan mudah koyak, kena ada ketahanan diri, dan saya cukup yakin dan cukup pasti mahasiswa-mahasiswi Terengganu adalah mahasiswi-mahasiswa yang tidak seperti itu. Betul? Betul? Betul ke betul? Macam tak betul je. Betul ke tak? Betul ke tak ni? Alhamdulillah. Bukan jenis orang muda koyak orang Terengganu ni kan. Ini semua anak-beranak Tok Guru Paluh, Tok Guru Abdul Rahman Limbong Melaka. Subhanallah. Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ada berbaki masa lebih kurang dalam setengah jam lebih saja lagi. Saya pasti semua mahasiswa-mahasiswi semua tengah sibuk balik nak fikir study ni. Betul ke? Katanya tengah study week ni, doktor. Tapi subhanallah, mahasiswa-mahasiswi Terengganu dapat meluangkan masa sebab saya yakin semuanya dah habis tadi, betul ke? Assignment semua dah siap, betul ke? Semua dah settle lah semua. Ada yang kata macam ni, ya. InsyaAllah. Tapi tak apa, insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita datang pada hari ini insyaAllah banyak memberi semangat kepada kita untuk teruskan perjuangan belajar selepas daripada ini. Saya nak terus dulu, sebelum kita terus kepada soalan, kita ada sikit lagi cabutan bertuah. Kan? Cabutan bertuah. Jadi saya minta semua sahabat-sahabat bersedia. Doktor ada nombor? Tak ada nombor. Saya pun tak ada nombor. Tak ada nombor. Allah, tak bertuah kita hari ini. Jadi insyaAllah kita persilakan kepada sekretariat kita untuk sekali lagi memusingkan roda barakat. Roda berkat kita insyaAllah. Ada ke? Silakan. Orang apa ni? Kita persilakan Hayati binti Azmi. Tu dia. Silakan. Tidak tak? Okey. Sila. Siapa ambil gambar? Ada yang ambil gambar? Dari ujung. No. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya, kita lihat siapa yang kena. Muhammad Nasrul Rahman Amran. Silakan. Tak mau ngaku nampak ni? Ada ke? Tak ada. Kita kira sampai 3. 1, 2, 3. Tak ada. Okey. Seterusnya, dipersilakan. Abdullah Al-Mubarak bin Syafi'i. Silakan. Oi, nama ulama besar ni. Subhanallah. Nama ulama nama ulama besar ni. Wah. Molek jatuh. Jalan molek Tu dia. Wah, ini bukan suruh belajar ni, suruh main karaoke. Dia nak berzikir. Abdullah Mubarak kan? Okey. Berzikir pakai speaker ni, subhanallah. Yang terakhir, dipersilakan. Untuk sesi ni. Nur Izzah Wadihah binti Wan Muhammad Zulkifli. Wan Nur Izzah, silakan. Itu dia.
Oh, dapat lunch box tu. Oh, lah cebok. Oh, boleh hubung nasi dagang. 10 ekor. Okey. Sana. Okey, bagi tepukan gemuruh untuk sahabat-sahabat kita yang bertuah pada hari ini. Silakan doktor. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat, mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita terus lagi kepada bual bicara town hall kita pada pagi ini dan boleh lagi ke? Boleh lagi ke? InsyaAllah boleh. Kita mahasiswa, mahasiswi Terengganu yang tak manja. Biasalah, sempoi saja. Baik, untuk soalan seterusnya yang saya nak tanyakan kepada yang berbahagia Dr. Sam, di bawah pentadbiran yang berbahagia Amat Berhormat Dr. Sam, ada diperkenalkan garis panduan patuh syariah untuk sukan, pelancongan, kebudayaan, hiburan. Ini anak-anak muda kita ni semua bidang anak muda kita. Jiwa anak muda kita suka hiburan, suka kebudayaan, pelancongan, jalan dan sebagainya. Dan Terengganu dah buat garis panduan tersebut. Adakah dengan adanya garis panduan yang kita perkenalkan ini, sektor-sektor di Terengganu ini makin baik pencapaiannya? Silakan yang bagi doktor. Bila kita melaksanakan benda baru dalam masyarakat kita, garis panduan yang kita laksanakan adalah benda barulah. Baru kepada masyarakat. Termasuklah perkara-perkara lain yang kita laksanakan dalam masyarakat kita. Bila nama je benda baru, maka tentu ada cabaran dia. Cabaran perubahan minda. Itu yang paling besar. Yang pertama. Yang kedua ialah kefahaman masyarakat. Dalam kes pakaian-pakaian, SOP, panduan pakaian semasa bersukan, cabaran kepada ahli-ahli sukan. Cabaran kepada ahli sukan satu bab. Cabaran untuk memahamkan industri sukan itu sendiri termasuklah regulator, persatuan sukan dan lain-lain payah faham. Apa yang paling penting ialah bila kita diberikan amanah iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Sebagai khalifah ini untuk menegakkan agama dan mentadbir urus dunia ini dengannya. Nya tu duduk mana? Nya tu bukan buah nya. Nya tu adalah agama. Maknanya perjalanan kita sebagai sebuah kerajaan tidak dapat tidak melalui proses ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu yang paling besar. Sebab apa? Allah Ta'ala dah sebut dah kita sebagai khalifah yang akan ditanya tentang apa yang kita buat. Kalau kita tahu perkara itu benda yang tak bagus, contohnya buka aurat masa main sukan, tapi kita tak buat apa-apa, tak ada sebarang usaha, kita akan ditanya oleh Allah. Saya pernah sebut di tempat lain, kalau ditanya dalam mahkamah, kita boleh jawab. Tanya di balai polis, boleh jawab lagi. Kalau JPJ tahan kita tepi jalan, boleh jawab lagi. Tapi kalau ditanya di hadapan Allah Ta'ala, nak jawab macam mana? Kalau kita tidak berusaha. Atas dasar itulah kita sebagai sebuah kerajaan, kita berusaha. 10 perkara yang kita nak kena buat, contoh. Tak boleh buat 10 sekaligus, kita try satu-satu. Kita buat 1, buat 2, kita nilai kefahaman masyarakat, kita nilai kefahaman industri sukan, kita nilai kefahaman pengamal industri hiburan, penyanyi-penyanyi, respon mereka dan kita adaptasi, kita tambah baik daripada itu. Itu yang kita katakan kita melaksanakan apa yang kita yakin suatu tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal lagi ialah melihat kepada perkara yang dalam masyarakat kita tadi itu, kefahaman, mindset dan sebagainya, termasuklah kompleksiti dalam masyarakat kita di Malaysia ini yang tidak sama. Di Terengganu 97% adalah orang Islam.
Di Selangor berapa? 55% orang Islam. Di Sarawak 30% orang Islam. Tak sama. Maknanya apa? Maknanya kami duduk di Terengganu, boleh kami buat. Mudah kami buat. Walaupun cabaran masyarakat orang Islam yang faham tak faham tu memang agak unik. Tak semestinya mereka faham. Kalau kita berada di Sarawak, mungkin lain cara pendekatannya. Tinggal lagi kena ada usaha. Jadi cabaran tetap ada orang tak faham, ada orang marah dan sebagainya. Tetapi at the end of the day, kalau kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkatan. Bila keberkatan itulah yang orang tak nampak. Orang zaman moden ini, terutama orang yang pengkagum kepada sains dan teknologi dan numbers ini, mereka akan nilai dengan numbers. Kalau kita buat macam ni, apa untung dia? Kita kata untung berkat. Macam mana nak nilai berkat? Tak ada nilaian. Negara barat tidak ada istilah keberkatan. Tidak ada nilai berkat dalam perkiraan indeks kehidupan, indeks prosperity yang diagung-agungkan di negara-negara Scandinavian umpamanya, bahawa mereka hebat dari segi negara yang prosperous. Indeksnya tinggi, tapi tidak ada elemen berkat di situ. Kita kena letakkan keyakinan. Bila ada elemen berkat, bila ada keberkatan di sisi Allah Ta'ala, insya-Allah pertolongan itu daripada Allah. Kita percaya, kita buat begitu, kita buat untuk industri sukan, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong dengan cara yang lain. Kita buat begitu untuk industri hiburan, ada SOP dia, ada prosedur-prosedur yang lebih ketat berbanding dengan yang lain-lain. Kita percaya Allah Ta'ala akan tolong kita, tidak di situ, di tempat lain. Dan termasuklah objektif sebagai sebuah kerajaan nak menjaga masalah umum rakyat yang ramai, yang perlu dijaga daripada sebarang perkara-perkara yang tidak baik yang berlaku. Wallahualam. Subhanallah, kalau mungkin sahabat-sahabat perasan ataupun untuk Dr. Sam, subhanallah jawapan yang sangat mantap. Kalau kita perasan daripada awal lagi, Dr. Sam bagi perkongsian daripada awal lagi, banyak Dr. Sam tekankan tentang cabaran. Cabaran zaman mahasiswa, cabaran zaman kecil, cabaran zaman besar, cabaran itu, cabaran ini. Dan subhanallah sampai saat ini pun pelbagai cabaran yang telah disebutkan oleh yang berbahagia Dr. Sam tadi, subhanallah dapat ditangani dan dihadapi dengan baik, sehingga yang terakhir Dr. sebut tadi tentang bagaimana kita nak menghadapi cabaran untuk memberi kefahaman kepada rakyat Terengganu khususnya dengan garis panduan yang kita perkenalkan. Dan alhamdulillah hujungnya sebagaimana yang disebutkan tadi, kita akan dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benda yang subhanallah sangat ajaib berlaku di negeri Terengganu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya buka satu lagi soalan untuk para mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya, kita nak buka satu soalan lagi. Kita nak tanya soalan rapid fire, doktor. Nak tembak-tembak ni. Doktor, saya tahu doktor bukan jenis orang suka tembak-tembak jawapan. Kan, bukan jenis itu. Tapi kita nak tembak soalan. Ada beberapa soalan rapid fire yang saya tanya, doktor tahu jawab terus. Mungkin sepatah, mungkin dua patah, mungkin tiga patah. Pendek saja. Kita nak tengok macam mana, apa kesukaan doktor. Hubbi. Orang Melayu kata hobi. Arab kata hubbi, kan kesukaanku. Ada beberapa soalan yang saya nak tanyakan doktor. Doktor boleh terus jawab. Doktor sedia? Boleh. Sedia? Bismillah. Yang pertama, namakan 3 buku yang memberi kesan yang mendalam kepada doktor. 1. 3. 3. 1. Okey, 1. Yang pertama, dia masalah dia boleh jawab. Dia akan jawab lagi. okey. Tapi dia mesti ada cerita dia. Sebab apa? Allahu Akbar. Nak dengar cerita ke? Tapi cerita tu kalau saya cerita jadi panjang pula lah. Okey. Jadi mungkin saya minta masing-masing fikir sebab apa kau Okey, you fikirlah sendiri sebab. Fikirlah sendiri sebab tu. Tapi rasa tak puas kalau dia orang tak tahu. Tapi jawab dulu Jawab dulu, sila jawab dulu. 3. 3. Nombor 1, perjalanan yang tidak direstui. Perjalanan yang tidak direstui. Lain macam buku tu. Ah. Okey, yang kedua? Tu kata ada cerita tu. Sebelum ni, lepas ni kita cerita. Yang kedua, Yang kedua dulu.
tenggelamnya kapal Van der Beek. Itu semua. Pasal apa? Okey. Yang ketiga? Yang ketiga, tesis saya sendiri. Juga ha. Tesis PhD saya sendiri. Subhanallah. Kegemaran doktor juga Itu yang memberi kesan kepada saya. Subhanallah. Tajuk tesis doktor? Kalau sebut pun takut orang confuse lah ke. Bahaya sangat tajuk tu Kena search tu. Okey, cerita mungkin ringkas di sebalik buku-buku tu tersebut tadi. Buku yang pertama tadi ialah Perjalanan yang Tidak Direstui yang saya baca kata tak silap saya 7 kali. Masa saya bersekolah rendah. Sekolah rendah saya sebut tadi saya suka baca buku. Siri Enid Blyton saya baca habis. Siri Nancy Drew saya baca habis. Lepas tu buku-buku termasuklah ensiklopedia yang orang tak baca pun saya baca juga. Encyclopedia of Children's. Masa tu famous lah, dia ada dalam 20 jilid. Saya baca. Baca dan buat eksperimen. Dan macam-macam buku kita baca, termasuklah buku agama dan sebagainya. Buku Google lah tu. Google. Perjalanan yang Tidak Direstui adalah suatu cerita yang benar yang ditulis oleh yang pernah menjadi Menteri Kesihatan Malaysia satu ketika dahulu, lama dulu tak kenal. Saudara selagi tak kenal. Masa dia belajar di England sebagai pelajar undang-undang pada awal tahun 70-an, tak lahir lagi kan? Awal tahun 70-an, dia bagi tahu family dia yang berada di Malaysia, dia nak balik ke Malaysia daripada London ke Malaysia dengan bawa kereta. Kereta tu ialah Volkswagen Beetle. Volkswagen Beetle. Kereta kurir tu. Kereta kurir. Nak drive daripada London balik ke Malaysia. Dalam perjalanan dia nak balik tu pun satu hal. Family dia tak bagi. Family dia masa mak ayah tak bagi. Dia dah kahwin masa tu. Ada anak 2 orang. Tapi family dia tak bagi. Mak ayah dia tak bagi tapi dia nak balik juga. Dia pun ceritalah bagaimana dia mengumpul duit masa di London. Dan bermulalah perjalanan dia. Macam-macam cerita yang berlaku di sepanjang perjalanan, termasuklah bila sampai ke Iran, dia menghadapi kemalangan. Dia pergi rumah, dan oleh kerana orang Malaysia di luar negara tak ramai, duta Malaysia pada waktu itu di situ, ajak dia bertemu. Dan macam-macam lah cerita yang berlaku sehinggalah dia sampai balik Malaysia. Di dalam tu, pada waktu itu, pada masa sekolah rendah, mengajar erti kehidupan. The changing of life. Dan bagaimana dia menghadapi cabaran-cabaran itu. At the early stage, di satu bumi, satu dunia yang agak sangat asing kepada mereka. Payah nak faham kalau tak baca. Itulah. Yang kedua, tenggelamnya kapal Van der Beek. Saya baca acap kali. Saya rasa lebih kurang 7 kali jugalah. 7-8 kali semasa sekolah menengah. Ini cerita sekolah menengah. Bukan maknanya tak baca buku lain. Buku-buku lain, buku Fatih Yakan, Mustafa Masyhur, semua baca. Masa sekolah menengah tu kita buat macam-macam lah. Tapi yang baca acap kali. Kebanyakan buku-buku lain adalah kita buat reference, kita buat teks. Tapi ini yang kita baca, our own reading and kita baca-baca. Tenggelamnya kapal Van der Beek yang saya rasa semua orang tahu. To me, it's not about kisah cinta dalam tenggelamnya kapal Van der Beek yang ditulis oleh Pak Hamka. Tetapi tentang kehidupan. The reality of life. Masyarakat Makassar pada waktu itu. Bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka bercakap, gaya bahasa yang Pak Hamka guna pada saya itu sangat menarik. Dan banyak mempengaruhi saya ketika membuat penulisan-penulisan. Subhanallah. Yang ketiga, tesis. Kenapa tesis? Saya terfikir tadi, antara buku yang menjadi rujukan yang banyak, bila kata buku, kena buku lah. Saya tak naklah kata Quran. Ialah Al-Ahkam Al-Sultaniyah Al-Mawardi yang diterjemah. Ada terjemahan dia dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Malaysia pun ada. Yang saya kini memang masih lagi menjadi rujukan. Tapi bukan leisure reading. Yang saya sebut tadi itu adalah leisure reading. Kita baca dengan kita rasa kita boleh macam duduk dalam buku tu.
Saya kata yang terakhir itu adalah tesis saya kerana bila nak menghasilkan itu kita melalui pelbagai cabaran, perjuangan. Nak boleh sampai kita siapkan itu kerana apa yang penting ramai orang buat tesis. Dan tak kurang juga orang yang terutama di luar negara bila kena tulis dalam bahasa Inggeris, ramai juga yang menggunakan ghostwriter. Dia buat sikit-sikit, lepas tu dia bagi ke Mak Saleh, tolong tulis balik, tolong edit dan sebagainya. Saya rasa tesis saya memberi kesan kepada saya kerana the whole thing. Saya tak hantar kepada ghostwriter, tak hantar kepada penulis proof grammar, tak. Semua kita buat sendiri. Kita boleh melalui proses itu dan kita tahu bahawa proses selama 4 tahun setengah itu telah membina saya. Karakter tertentu diri kita sendiri, kita telah bina dan keseluruhannya berguna bila berdepan dengan cabaran amanah pemerintahan pada hari ini. Subhanallah. Bacaan doktor bunyi. Tepukkan sikit untuk doktor, alhamdulillah. Bunyi jiwa tak? Bunyi, saya duduk perjalanan yang tak direstui. Saya ingat ini masa Dr. Fras. Percintaan tak benar ke apa ni kan. Rupanya dalam bacaan-bacaan tu, subhanallah. Mahasiswa-mahasiswa kita pun subhanallah. Bukan calang-calang orang kuat membaca. Zaman sekarang orang pakai typo je doktor. Baca, subhanallah. Baca betul je. Saya ingat saya masa zaman sekolah pun memang saya suka baca novel-novel. Tapi bukan novel cinta lah. Novel cinta saya rasa saya tak minat. Saya minat macam karangan A. Samad Said, Arenawati, Kemala, dan sastrawan. Walaupun saya bidang sains dan teknologi, tapi saya minat tulisan-tulisan yang ditulis oleh para sastrawan. Kita baca benda tu. Bacaan dalam-dalam. Orang sekarang baca dalam-dalam juga. Baca One Piece, One Punch Man, kan? Chainsaw Man. Macam-macam bacaan. Tapi subhanallah, kalau kita nak jadi satu generasi yang hebat, khususnya untuk negeri Terengganu akan datang, kita kena contohilah para pemimpin kita macam mana mereka mengisi masa mereka dengan bacaan-bacaan yang seumpama dengan ini. Baik, saya nak terus buka kepada soalan. Cuma nak rapid fire sikit lagi doktor. Ini tak ada cerita dah ni. Kan? Namakan 3 makanan kegemaran doktor. 1. Tepung pelita. Tepung pelita. Siapa suka tepung pelita? Oh, alhamdulillah. Yang kedua? Pulut lepa. Pulut lepa. Oh, orang sama angkat tu. Yang ketiga? Turkish kofta. Turkish Kofta. Kofta. Apa benda tu Maaf. Ada yang suka karangan? Oh, hangguk je. InsyaAllah. Okey. Namakan 3 ikon doktor. Ni payah sekali dalam banyak-banyak soalan tu. Ha. Saya rasa saya tak ada ikon lah. Allahu Akbar. Pada saya, semua orang yang berguna model kepada dalam masyarakat kita dalam pelbagai perkara adalah ikon saya. Panduan saya yang kita lihat dan kita respect mereka. Yeah. Termasuklah orang duduk kampung, para petani yang tidak bercakap dengan kita tapi kita melihat kesungguhan dia. Ia juga ikon dalam apa? Dalam bab kesungguhan. Dalam bab determination in life. Dalam bab apa? Ini dalam bab belajar. Ini dalam bab ni. Jadi you have to combine everything to make yourself. Subhanallah. Dalam juga jawapannya. Terakhir doktor. Namakan 2 lagu kegemaran doktor. 2 je? 2 ke banyak? 3 boleh? 3. Okey, 3. Lepas ni pakat nak Google lah tu. Pegang telefon. Nombor 1. Take Me Home. Take Me Home. John Denver. Oh, salah. Nyanyian John Denver. John Denver. Ini lagu Mak Ayah ni, bukan lagu zaman sekarang ni. Nyanyi sikit tu. Kata nyanyi tak anda. Okey, silakan. Yang kedua, Rhinestone Cowboy. John Glenn. Main John saja doktor ni. Glenn Campbell. Oh, Tadi okay. John Denver, ni Glenn Campbell. Yang ketiga, Yang ketiga, Enmesh. Enmesh.
Ni ada minat NMES ni ya. Ha. Macam mana lagu Doktor? Nmesh? NMES ada 2-3 lagu. Ha, yang paling Doktor suka Nmesh? Paling suka. Payahlah. Tak boleh cerita depan anak-anak ni mana. Ah. Dia nyanyi dengan dating je, subhanallah. Okey, kita terus kepada soalan daripada para mahasiswa dan mahasiswi. Silakan. Baik, bismillah. Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Amat Berhormat Datuk Seri Samsuri Mokhtar Menteri Besar Terengganu dan kepada seluruh sahabat-sahabat dan juga staf kepimpinan Kerajaan Negeri Terengganu. Saya ada 2 soalan di sini. Berkaitan dengan, yang pertamanya berkaitan dengan projek Taman Ilmu di Tembila, dan yang keduanya adalah berkaitan dengan hala tuju ekonomi di Negeri Terengganu dan juga peluang pekerjaan. Pertamanya yang mana kalau kita tengok pada hari ini projek mega di Taman Ilmu di Tembila Besuk tu ditangguhkan sekejap lah atas faktor untuk selesaikan di pihak mahkamah lah. Jadi saya difahamkan untuk membaik pulih projek itu memakan sebanyak 400 juta dan itu lebih tinggi daripada proses dalam pembinaan adalah sebanyak 300 juta. Jadi saya nak tanya, kerajaan negeri berhasrat untuk menyambung projek tersebut ataupun tidak? Dan jika nak menyambung, apakah hala tuju yang kerajaan negeri nak buat untuk pelaksanaan di Taman Ilmu tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua berkenaan dengan, saya tertarik dengan kita melancong sekejap di negeri Kedah. Yang mana kita tengok sekarang ni Kedah membangun ataupun dalam proses untuk membuat ataupun menjalankan projek The Greater Kedah, yang mana untuk menerusi projek berimpak tinggi seperti KSP dan juga KRC, Kedah Rubber City, yang mana jadi yang mana kalau KRC ni kita tengoklah dalam Google dan sebagainya, KRC ni sekarang fasa 1 telah siap dan dapat menarik pelaburan sebanyak 10 bilion dan juga menawarkan pada tahun 2025 nanti menawarkan peluang pekerjaan sebanyak 15,000 pekerjaan. Jadi untuk negeri Terengganu, adakah hala tuju ekonomi yang seperti Kedah macam ni dirancang juga? Sebab kita tahu kita sekarang ni berada dalam fasa ekonomi yang agak merosok dan sebagainya. Jadi mungkin Dr. Yang Amat Berhormat Doktor boleh sharekan sedikitlah tentang perancangan Kerajaan Negeri Terengganu ini dalam merancang peluang pekerjaan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada pada hari ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Silakan Doktor. Terima kasih kepada yang bertanya tadi. Saya tak minta nombor telefon dah. Okay, terima kasih. Pertama mengenai Taman Ilmu. Siapa orang Tembila sini? Ada orang Tembila tak? Orang Besuk? Besuk ada Tembila. Ada Tembila. Tak ada seorang orang Tembila. Taman Ilmu di Tembila, satu projek yang dilaksanakan selepas daripada tahun 2004. Ni lama dah cerita. Baru lahir dah masa tu tak? Pada tahun 2004. Selepas 2004, dilaksanakan oleh pentadbiran yang lalu. Idea asalnya ialah untuk menjadikan satu kawasan di Tembila ini, iaitu kawasan Tembila ini tepi pantai. Dia kawasan pasir, berpasir dan terus connected to pantai. Satu kawasan yang agak luas untuk dijadikan Center for Education Hub, University Hub. Dia buat beberapa sharing facilities seperti library, masjid, pusat-pusat kemudahan sukan. Lepas tu di center dan ideanya ialah itu dibina oleh pihak kerajaan. Lepas tu bincang dengan universiti-universiti di luar negara yang ingin membuka cawangan mereka. Katalah ada 5, ada 5 universiti di luar negara yang berhajat nak buka cawangan di Malaysia. Maka dia, ni kawasan A, 1. Ni kawasan 2, 3 yang mengelilingi central facility tadi. Jadi universiti-universiti yang berbagai ini tak perlu buat masjid, tak perlu buat library, tak perlu buat Dewan Chancellor, tak perlu buat kemudahan-kemudahan sukan. Ideanya memang sangat baiklah dan pernah
tidak pelik dan ada di beberapa tempat di luar negara. Terutama di negara yang kekurangan tanah di kawasan-kawasan yang berpenghuni ini. Bila sampai kepada bab pelaksanaan, ini yang menjadi masalahnya. Apabila universiti-universiti yang pada awal, ini bukan cerita pada zaman saya jadi MD, ini cerita tahun 2004, 2005, 2006 dulu. Apabila universiti ini yang mengatakan berminat nak mari, maka kerajaan pun buatlah central facility itu. Tiba-tiba belum siap lagi central facility itu, universiti-universiti ini tarik diri, tarik handbrake. Satu bab. Bab yang kedua ialah apabila bertukar Menteri Besar daripada Datuk Seri Idris Yusof pada waktu itu kepada Datuk Seri Ahmad Said sebagai Menteri Besar. Bila berlaku pertukaran Menteri Besar, apa yang menjadi masalah dalam budaya politik yang tidak baik sekarang ini, di mana-mana jua lah kita tengok, yang pada saya satu budaya yang tidak sihat yang perlu kita elakkan. Naik orang baru, dia tidak akan teruskan projek yang lama-lama ini. Dia kira projek lama ini legacy orang lain. Dia ada legacy sendiri, kenapa saya nak perhabis duit untuk melengkapkan legacy A. Dia kata baik, dengan duit yang ada yang limited ni aku buat benda lain pula. Dia buat benda lain. Jadi ditinggalkan yang lama. Menyebabkan kontraktor yang melaksanakan projek di kawasan Taman Ilmu itu bermasalah. Bermasalah untuk menyiapkan dan tak boleh nak siapkan, tak boleh nak bayar subkontraktor dia. Akhirnya syarikat utama itu gulung tikar dan syarikat subkontraktor ini oleh kerana mereka ada perjanjian-perjanjian tertentu dengan main kontraktor, mereka membawa kes ini ke mahkamah sehingga saman kerajaan dan sebagainya. Saman kerajaan ini berlangsung bukan pada saya masa saya jadi MD lagi, berlangsung sebelum ini lagi. Tetapi berterusan sehingga sekarang tidak dapat diselesaikan lagi kerana melalui beberapa proses mahkamah. Oleh kerana melalui beberapa proses mahkamah inilah, maka kita tidak boleh membuat apa-apa di tempat di sana. Tidak boleh. Dia ada isu lah dengan subkontraktor, 17 subkontraktor yang telah diberikan amanah tu. Masa saya menjadi MB, saya ingat mungkin 2 bulan, 3 bulan yang pertama, saya panggil agensi-agensi bersama dengan jabatan-jabatan kerajaan termasuk persekutuan, JKR dan sebagainya. Saya kata saya nak pergi tengok kawasan di Taman Ilmu. Pergi dan dapat taklimat daripada mereka. Mereka kata kalau nak revive balik yang telah dibuat itu, kosnya betul lebih besar daripada kos asal. Kerana bangunan yang dibuat yang tak siap itu telah rosak teruk dan struktur-struktur telah dicuri. Besi yang di dalam simen ini, ada orang korek simen, ambil besi itu. So bayangkan macam mana bangunan nak bertahan kalau besi itu tak ada. Siapa yang pergi rajin korek besi dalam simen? Biasa korek wayar ya. Biasa korek wayar, besi. besi punya korek juga. Subhanallah. Ini yang jadi doktor sendiri ni yang nak duit ni. Jadi menyebabkan bangunan itu tidak boleh diselamatkan. Kena dimusnahkan dan bina baru dengan kos yang berbeza. Maka pada waktu itu 2 perkara. Pertama, kita kena selesaikan dengan mahkamah dahulu sebab the moment kita masuk, maka kita digambarkan ada obligation dengan 17 kontraktor 17 subkontraktor ini yang menyaman pihak kerajaan dan yang menyaman ada pihak satu lagi. Yang kedua ialah saya kena buat perancangan apa nak buat di situ. Maka tentulah untuk kita nak revive to make it as a central facility for education hub, pada saya kita tak boleh dah. Kita kena guna model yang lain pula dah. Sebab to expect other institution to come here untuk buka kampus mereka ada requirement yang masing-masing. Kalau tuan-tuan, para mahasiswa pergi ke Tembila, dia jauh daripada pusat, daripada kawasan sentral. Universiti ini biasa kalau ke kawasan yang macam ini memang majulah sebab banyak facility. So to expect to have many institutions to go there and build
I think is counterproductive. Okey, apa yang nak jadi sekarang di situ? Ada beberapa bangunan-bangunan itu yang dah dipulihkan sebelum ini, dan bila bangunan ini tidak terlibat dalam kes mahkamah, pihak kerajaan di bawah pentadbiran saya memberi kebenaran kepada UNIZA untuk menggunakan bangunan-bangunan ini dengan dia sewa sebagai kampus di Tembila. Maka kampus itu berjalan untuk fakulti-fakulti yang tertentu. Kampus UNIZA di Tembila. Adapun yang tu okey, tak apa, boleh berjalan. Yang lain-lain tu kita kena come out dengan perancangan. Kita telah mendapat beberapa proposal daripada pihak luar apa nak buat di situ. Tapi oleh kerana proposal ini datang daripada pelbagai pihak yang tidak wajar untuk kita keluarkan sebab dia akan ada konflik di antara syarikat-syarikat pula. Saya rasa saya tak boleh ceritalah. Tetapi kita sedang mempertimbangkan proposal-proposal ini sebaik saja kes mahkamah ini selesai. Dan pada saya kes mahkamah ini walaupun sudah ada judgement, tapi kita kena fahamlah kes mahkamah ni. Dia judgement satu hal. Bila ada rayuan appeal to the judgement tu, tak selesai mahkamah tinggi, dia pergi appeal court. Tak selesai appeal court, dia pergi federal court. Jadi makan masa prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang suasana di Kedah dengan suasana di tempat kita. Salah satu perkara yang kenapa Kedah is so blessed dengan multinational company, terutama yang melibatkan labor intensif, kilang elektronik, kilang chips, okey. Benda-benda ini adalah walaupun high tech industry tetapi still labor intensif. Mereka memerlukan labor. Salah satu perkara yang blessed, yang baik di Kedah ialah berbanding dengan kita ialah kerana connectivity mereka yang jauh lebih baik daripada kita. Mereka lebih awal ada train sampai ke utara yang lalu cross Kedah pun. Double track yang boleh digunakan untuk kargo. Airport yang di sebelah pantai barat di Penang dan yang nak dibuat di KXP itu pun adalah tujuan yang demikian. Mereka berada di kawasan prime area. Sebab itulah Kedah memang sepatutnya mengambil manfaat daripada kedudukan mereka di prime area yang sebegitu. When come to the labor intensive, ini yang menjadi cabaran. Kalau di belah pantai barat, taburan penduduk di pantai barat ni Kedah, Perak, Penang itu sangat padat. For them to get labor intensive for the position yang operator dan sebagainya itu lebih mudah. Lebih mudah berbanding dengan tempat kita. Menyebabkan syarikat-syarikat multinasional yang labor intensif ini, mereka berfikir banyak kali untuk nak invest di Pantai Timur. Selagi dia ada dia punya condition dia, selagi kita tidak mempunyai connectivity yang baik. Connectivity itu bukan internet. Internet itu satu bab, itu mudah je. Tetapi highway kita baru sekerat sampai kat situ. Setiu Besut tak sampai lagi. Sedangkan Setiu Besut lah yang antara tempat yang perlu kawasan industri yang flourish, yang bagus. Until highway kita LPT3 ni disiapkan, satu. Yang kedua, until kita punya ECRL. Di mana ECRL ini majority purpose of ECRL adalah untuk kargo, bukan untuk penumpang. Penumpang ini sambil. Sebab penumpang, kalau penumpang saja memang tak boleh buat duit. Dia kena kargo juga. Jadi dengan adanya ECRL, yang mana kita telah berbincang dengan ECRL untuk mengadakan spur line ke kawasan-kawasan industri di sebelah Dongon ini. Spur line ini, the main track, dia kena ada, dia panggil apa? Spur line lah. Bahasa Malaysia kata apa? Hot to beat jalan track hot to beat daripada Bahasa Terengganu mudah faham mudah faham gitu. Jadi kalau kita menyiapkan perkara demikian, barulah investor mudah membuat keputusan untuk mari. Bukan kita tidak jumpa investors, pelabur-pelabur untuk datang ke negeri Terengganu.
Yang ketiga pula, kita kena ingat, bila syarikat pelaburan yang fokus di Terengganu sekarang ini lebih kepada petrochemicals. Petrochemical dan perkara-perkara yang berkaitan dengan minyak dan inilah, gas. Pelaburan dalam syarikat ini, trend yang kita lihat sekarang ini, dia tidak labor intensif. Dia tekan-tekan butang dan AI semua, banyak AI. Pelaburan Petronas di Terengganu yang dahulunya katalah 500 million memerlukan 1,000 orang. Sekarang ini yang terbaru yang kita dapat di Terengganu 200 million nak 50 orang aja. Sikit je. Sebab apa? Sebab dia banyak control room, semua kontrol situ. It's not a labor intensive macam kilang Panasonic ataupun Sony yang kat sini kan. Sony, Hitachi dan lain-lain kilang-kilang ini. Kilang-kilang ini hanya boleh beroperasi dengan baik sekiranya ada networking yang bagus. Dan being outside the central connectivity ini memberi kesan kepada kita. So apa yang kita buat, masih lagi kita cuba untuk mendapatkan pelabur-pelabur ini dan itu dilihat dalam fakta laporan Malaysian Investment Development Authority, MIDA, sebuah agensi di bawah kerajaan pusat yang merekodkan bahawa negeri Terengganu sepanjang tahun 2014 hingga 2017, 14 hingga 17. Bukan saya jadi MB masa itu investment yang masuk ke negeri Terengganu adalah 5.5 bilion. Pada tahun 2018 hingga 2022, 2023 tak habis lagi kan. Iaitu zaman kami diberikan amanah 11.5 billion investment masuk. Cuma dia bukan overnight lah. Bukan overnight. Buka kilang hari ni siap, lepas tu terus dapat peluang pekerjaan. Sebab itu, last final one, saya selalu tekankan kepada mahasiswa dan mahasiswi, selain daripada kita memasuki pasaran kerja dengan kerja yang tersedia, yang disediakan oleh syarikat, at your stage now, you should think of yourself untuk participate in the job market on your own. Macam mana? Bila kilang dibuka, katalah kilang petrochemical tadi, Petronas, investment of 200 million, tapi 50 orang je nak. 50 orang itu yang bekerja di dalam, yang pakai baju Petronas. Tetapi kilang itu tidak berdiri dengan sendirinya. Mereka memerlukan suppliers. Supplier ni bukan Petronas. Dia ada Petronas vendor scheme dan sebagainya. Tak apalah, itu satu bab. Tapi yang kalau supply kertas, supply, jadi nak buat landscaping kepada kawasan kilang tu yang terpaksa bulan-bulan. Mereka, ini semua kontrak-kontrak yang diberi. Cafeteria, kantin dan lain-lain. Termasuklah penyelenggaraan bangunan. Semua ini adalah economic activity that you can participate. But you are not working for you are not Petronas employee, but you can participate. Participate, itulah dengan keadaan sekarang ni, masing-masing kena cari jalan. How to get involved yourself with the gig economy contohnya. Mungkin ada ramai-ramai ni yang boleh buat macam Grab. Ada satu apps. Orang yang nak buat cleaning services di bangunan-bangunan industri boleh order macam tu je. Dan dia gerombolan dia pergi buat cleaning itu. It's a business. So you get yourself, you become yourself as a businessman on your own. That's where you create job for yourself. Rather than hanya nak berebut 50 tempat yang berada di dalam kilang-kilang. Jadi business creator bukan business seeker. creator. Trend sekarang ini ke arah itu. Belajar sebaik mungkin, sebab itu kita punya personal achievement, tapi kita kena start berfikir dah. Kalau minat bisnes lah. Kalau minat to participate in the economic activity. Tapi kalau minat nak jadi pekerja dan jadi kerja bawah orang sampai bila-bila, tak apa, tak ada masalah. Up to you. Your own preference. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jawapan yang cukup tuntas daripada Al-Fadhil yang berhormat Dr. Sam kita. Subhanallah,
Saya cukup yakin dan cukup pasti banyak lagi sebenarnya soalan-soalan yang nak ditanyakan. Kita pun banyak soalan sebenarnya. Tapi masa sangat-sangat mencemburui kita. Tengok muka pun nak study kan. Berkekuk nak study kan. Tapi dalam masa yang sama kita banyak learning point yang kita dapat daripada pertemuan pada tengah hari ini. Sebelum yang terakhir doktor, mungkin nasihat terakhir. Kita nak buka satu lagi cabutan bertuah. Boleh ke? Sebab saya difahamkan grand prize kita hari ini iPad. Oh, 9 generation katanya. Jadi insyaAllah kita teruskan sekali lagi pada sekretariat kita untuk kita pusing sekali lagi roda berkat kita pada pagi ini. Silakan. Tengok nombor masing-masing. Baik. Kita lihat siapa yang kena. Kita persilakan kepada Muhammad Uzair bin Muhammad Daud. Silakan. Subhanallah. Okey. Ngelas sekali tak? Olah sekali ya. iPad ngelas sekali kata. Okey kata. Nak ambil iPad dulu ke? Ni dulu Silakan doktor. Okey. Ini gambar. Okey. Okey. Terima kasih. Seterusnya, kita persilakan. Kita lihat siapa yang kena. Kita persilakan. Muhammad Amirul Nasruddin bin Syafi'i. Wow. Silakan. Oh. Bank berkuasa. Allahumma salli. Okey. Masih. Dan yang terakhir bagi pemenang grand prize kita pada tengah hari ini, kita lihat siapa yang bertuah. Silakan. Bismillah. Lambat siapakah dia? Ya, kita persilakan Al-Farid Haikal bin Zakaria. Wow, subhanallah. Oh, malam tadi lama semuanya ajak. Subhanallah. Terima kasih. Wow. Oh. Okey. Alhamdulillah, tahniah. Seterusnya. Ada lagi ya? Selesai? Alhamdulillah. Terima kasih. Tepukan untuk anda semua. Ya. Yang terakhir, mungkin soalan terakhir atau mungkin diri yang terakhir ni, bagi semangat sikit. Sebelum kita tutup majlis kita pada pagi ini, mungkin pesanan terakhir doktor untuk para mahasiswa dan mahasiswi, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Terengganu, penerus legasi kepimpinan khususnya dari negeri Terengganu. Anak-anak muda yang bakal mencorakkan kepimpinan tak lama, mungkin 5, 6 tahun, 10 tahun akan datang, yang akan memimpin negeri Terengganu. Kita lihat situasi politik kepimpinan negara saat ini yang mungkin sejak daripada zaman tahun 90-an, tahun 2000 mungkin agak kurang berbeza. Mungkin lagi 10 tahun, 5, 6 tahun akan datang, mungkin corak kepimpinan yang berbeza yang akan ditonjolkan oleh anak muda akan datang. Yang kalau kita lihat, doktor sendiri pun dah menonjolkan satu bentuk kepimpinan yang lunak, kepimpinan yang versatile, kepimpinan yang sangat santai, pendekatan politik matang dan sejahtera yang doktor nampak. Kita lihat doktor wataknya berbeza, subhanallah, menunjukkan intelektual kepimpinan yang kita harapkan. Jadi apa pesanan dan harapan doktor mungkin untuk para mahasiswa, mahasiswi khususnya di Negeri Terengganu untuk akan datang? Silakan doktor. Pertama, saya nak nasihatkan untuk yang sehari dua ni. Sehari dua ni. Sehari dua ni pressure, your exam. Jangan lemah semangat. Semua berhadapan dengan peperiksaan. Berapa kali dah dalam hidup ni. Tak terkira tak.
daripada darjah 1 lagi. Ke tadika tu ada exam juga? Ada juga kan? Tadika ada exam, sekolah rendah ada exam, sekolah menengah ada exam. Berapa kali? Berpuluh-puluh kali, ke beratus kali dah. Walaupun kesan masing-masing exam itu tak sama. Kesan exam di universiti ini berbeza. Tetapi jangan takut dengan exam. Jangan takut dengan peperiksaan. Saya pernah jadi pensyarah dulu. Saya masih ingat kalau musim exam ini, pelajar-pelajar universiti, kalau banyak sungguh kes, naik motor langgar tiang. Naik motor di kampus. Ada roundabout, masuk dalam roundabout. Masuk dalam parit. Sebab apa? Dia bawa motor, tapi paling duk koya. Koya periksa, hak boleh buat, tak boleh buat. Soalan benda tubik dan sebagainya. Jangan biarkan peperiksaan ataupun apa jua di luar sana kontrol kita. Biar kita be yourself, be confident with yourself to control them. Usaha setakat boleh, jawab setakat yang boleh. Tak boleh jawab, jangan terasa sedih. That's not the end of the world. Saya pernah sebut di tempat lain, kalau kita berlawan di atas gelanggang tinju, tidak ada salahnya kita jatuh atas stage dengan syarat kita bangun. Yang salahnya ialah kalau kita jatuh, kena kira 10, kita tak bangun-bangun. Maknanya apa? There's nothing wrong for not getting what you want in your exam. There's nothing wrong. Provided you keep on trying. Kerana yang membezakan antara orang yang kuat dengan orang yang tak kuat ialah siapa yang lebih mampu untuk berdepan dengan cabaran. Itu untuk pesanan sehari dua ni lah. Dan selepas daripada itu, forget about your exam a little while. You need to get your mind free. Kena rest, kena do something yang boleh enjoy. Lepas tu kita sambung balik perjuangan sebagai pelajar. Secara keseluruhan, pesanan akhir saya ialah kita berada dalam dunia yang sangat kompleks. Cabarannya berbagai-bagai. Adik-adik kita yang di rumah, lagilah cabaran dengan gadgetnya dan sebagainya yang tak ada pada generasi 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Cabaran di depan, wallahu alam bagaimana. Yang penting, kalau kita tengok negeri Terengganu kita, kita memerlukan suara-suara daripada saudara-saudari, mahasiswa dan mahasiswi. Terengganu ni bukan hak saya. Bukan hak siapa-siapa ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Bukan hak pegawai-pegawai kerajaan. Tetapi hak kita semua sebagai rakyat negeri Terengganu. Kerana itu setiap orang ada peranan dia. Walau sekecil mana pun peranan dia, semuanya menyumbang kepada negeri Terengganu. Bayangkan kita duduk dalam bilik yang begini comel, lampu yang gelik-gelik dan sebagainya, tak ada aircon. Ada aircon tapi elektrik tak ada. Tak jadi juga. Aircon ada, lampu ada. Latar tu latar simen render. Kena duduk nerak, duduk guling atas ni. Selesa ke tak? Tak. Bermakna semua komponen dalam kehidupan kita kena ada. Nak mengurus tadbir negeri Terengganu ini bukan kerja saya seorang dan bersama rakan-rakan yang lain, tetapi kerja kita semua. Cadangan, buah fikiran yang disebut oleh saudara-saudari dalam dialog seperti ini, town hall ke, dialog ke, nak letak nama, semuanya masuk dalam kepala kami untuk dibuat pertimbangan dalam mengurus tadbir negara dan negeri kita ini, insya-Allah. We are not perfect. We are still human being like you are. We need people like you to give us strength and support. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia, yang amat berhormat
Dr. Sam di atas pesanan terakhir tadi, subhanallah, satu perkongsian yang cukup menarik. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan semangat kepada kita untuk terus berjuang, untuk terus berusaha insya-Allah membina diri kita yang lebih baik demi masa depan yang terbentang di hadapan kita nanti insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jaza. Yang terakhir kita nak minta semua anak-anak muda, mahasiswa dan mahasiswi boleh bangun sekejap tak? Boleh bangun sekejap? Okay. Bangun sekejap. Okey, alhamdulillah. Angkat tangan kanan. Oh, menggeliat tu. Oh, okay, angkat tangan kanan. Kan? Letakkan di dada kiri kita. Okey. Tengok Dr. Sam. Dalam kiraan 3 sebut terima kasih Dr. Sam. Saya tak kira lagi. Okey, 1, 2, 3. Terima kasih Dr. Sam. Alhamdulillah. Okey, tengok kawan kita sebelah. Pilih pasangan masing-masing. Tengok kawan kita sebelah. Tengok kawan kita sebelah. Tengok kawan kita, tengok kawan kita. Tengok mata dia, bertentang mata. Tengok mata dia. Tengok mata dia. Okey? Salam dengan dia. Salam dengan dia. Oh, 3 orang sekali yang salam macam tu Salam dengan dia, tengok dia, pandang wajah dia, pandang mata dia. Ikut saya, boleh? Okey. Sebut pada dia. Kawan, tahniah. Awak hebat. Awak sangat hebat. Saya sayang awak. Jom kita bina diri. Kita bina diri. Upgrade diri. Belajar sungguh-sungguh. Kita bina negeri Terengganu. Insya-Allah. Maju. Berkat. Sejahtera. Oh yeah. Takbir. Alhamdulillah. Pergi sana duduk. Subhanallah. Tahniah. Sporting anak muda kita. Subhanallah. Tahniah pada anda semua. Tepukan gemuruh untuk anda semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jaza. Yang berbahagia, kita ucapkan lagi kepada yang berbahagia, yang berhormat Dr. Sam yang turut serta hadir pada hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah di atas untaian nasihat yang diberikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dalam program kita pada hari ini. Untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada anda semua, para mahasiswa dan mahasiswi negeri Terengganu, dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.